selamat pagi semua. Waalaikumsalam dan selamat pagi cikgu. Okey, seperti biasa bagi yang Muslim boleh tanda tangan baca doa. Okey, semua sihat? Sihat. Okey, semua hadir ke? Hadir cikgu. Okey, saya nak awak tuliskan kedatangan, okey? Okey. 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 Semua dah dapat handout yang saya bagikan pada kelas yang lalu. Dah cikgu. Okey. Saya nak ni. Semua cek bawah meja sekeliling masing-masing. Ada sampah ke tak? Kalau ada, sila buang. Baik cikgu. Okey. Sekejap saya tengok. Okey, nampak semua macam lemah je ni. Boleh bangun tak sekejap? Okay. Boleh. Okey, bangun semua. Okey. Dalam kiraan 5, saya nak awak lari setempat. Okey, mula-mula tarik nafas dulu. Okey, lepas. Lagi sekali. Okey, lepas. Sekarang saya kira sampai 5, awak lari setempat. Mula dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, dah. Semua boleh duduk. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, kita akan mulakan kelas kita. Sekejap saya setting . Okey, semua boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Okey. Apa yang awak nampak dalam gambar ni? Menara. Okey, menara. Ada apa lagi yang awak boleh bagi tahu saya? Siapa-siapa? Dia duduk kat tengah-tengah. Okey, duduk dekat ke tengah-tengah. Okey. Kalau siapa yang dah ada tengok nota cikgu tu mesti dah boleh agak. Pasal apa? Visi imbangan ke cikgu? Okey, betul. Ya, okey, saya nak tunjuk gambar lain. Okey, yang ni boleh nampak tak gambar apa? Boleh. Okey, gambar apa ni? Kucing. Okey, kucing. Ada siapa-siapa lagi? Dia duduk kat tepi. Okey. Okey, tak apa. Kita tengok gambar seterusnya. Gambar apa? Bunga yang membulat. Okey, bunga yang membulat. Okey, ada apa-apa lagi komen? Tadi imbangan kan? Ya. Ni imbangan membulat. Okey, nampaknya awak dah tahu ya. Okeylah, kalau macam tu. Semua dah faham ke dengan nota yang saya bagi? Tak faham sangat cikgu. Okey, tak apa. Saya ajar ya. Okey, jadi hari ni kita akan belajar mengenai prinsip dan reka bentuk. Okey? So, semua boleh keluarkan handout masing-masing yang saya dah bagi pada kelas yang lalu. Okey, semua nak keluarkan ya? Okey. Okey, ini boleh nampak tak? Kurang jelas. Okey, tak apa. Okey, sekarang saya nak kenalkan elemen dan prinsipal. Yang sebelah sana, yang di sebelah sini adalah elemen dan di sebelah sini adalah prinsipal. Okey, di sini kita ada, kalau berdasarkan slide yang sebelumnya, kita ada 7 elemen dan juga 7 prinsipal. Dan di sini, jadi untuk nampak lebih jelas, kita tengok slide yang seterusnya lah. Okey, di sini kita ada elemen line yang mana garisannya. Garisan ni macam kalau dalam satu gambar tu untuk tunjukkan pergerakan lah kan.
Okey, seterusnya kita ada shape ataupun form, iaitu macam bentuk sesuatu objek. Okey, seterusnya adalah color, iaitu warna kepada objek tersebut. Dan seterusnya adalah value, iaitu dia punya gelap dan terang sesuatu objek. Okey. Tekstur adalah tekstur objek tersebut. Macam contoh kasar ataupun lembut ataupun licin macam tu. Okey. Dan juga adalah space dan perspektif, yang mana adalah ruang sesuatu objek, antara objek dengan objek yang lain. Okey, seterusnya kita tengok kepada prinsipal pula. Prinsipal ni kita ada pattern, yang mana pattern macam corak sesuatu objek tu. Okey. Dan kita ada rhythm ataupun movement, iaitu pergerakan sesuatu objek. Macam kalau contoh dalam sebuah gambar pun kita boleh nampak sesuatu objek tu bergerak kan? Ya, cikgu. Okey, lepas tu kita ada proportion ataupun scale, iaitu besar sesuatu objek tu. Macam dia lebih kurang macam saiz, cuma scale dia lebih teliti lah, macam lebih spesifik, yang mana kecil ataupun besar. Okey. Dan seterusnya kita ada balance, iaitu keseimbangan objek dalam gambar tersebut. Okey. Unity, iaitu unity ni dia macam gambar tu nampak harmoni ataupun tak. Okey, maksud harmoni kat sini macam warnanya adalah serata ataupun contoh kan. Macam dalam gambar ni, kalau boleh nampak tak gambar ni? Boleh. Okey, gambar ni contohnya macam warna biru bercampur dengan putih. Dia macam senada kan? Okey, itu maksud unity. Okey, emphasis pula. Okey, emphasis ni dia lebih kepada macam kita punya gambar tu untuk menampakkan lebih menarik. Okey, macam tu. Boleh faham tak setakat ni? Boleh, cikgu. Okey, bagus. Kita teruskan dengan prinsip rangka bentuk. Okey. Jadi, prinsip rangka bentuk ni kan, sebenarnya dia macam konsep untuk kita susun visual tu. Okey? Contohnya macam kita boleh buat satu gambaran yang mana kita boleh amati, macam kita boleh hayati gambar tu, dan juga kita boleh proseskan maklumat visual. Dan pada masa yang sama, gambar tu juga boleh gambar tu sebenarnya dia adalah image yang boleh hasilkan image 2 dimensi. Okey? Okay, faham? Boleh. Okey, jadi prinsip rangka bentuk ni dia bantu kita untuk membuat keputusan macam mana untuk gunakan semua elemen rangka bentuk tu. Yang tadi saya terangkan ada elemen-elemen tu kan. Okey, dia tolong kita lah macam mana kita nak kita nak gunakan elemen tu. Jadi pada masa yang sama, okey, prinsip rangka bentuk ni dia tolong kita, dia macam bukan tolong kita, maksud saya dia tolong jadikan gambar tu untuk jadi lebih menarik dan lebih senang lah untuk kita tengok. Macam kita tengok tu kita tenang je rasa macam tu. Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, cikgu akan masuk kepada prinsip keseimbangan. Okey, keseimbangan ni maksudnya macam sama rata tau. Tak kisahlah daripada jarak dia ke, berat dia ke, ataupun tarikan tumpuan dia macam dalam satu gambar tu. Okey, jadi imbangan ni kita ada 3 jenis imbangan. Okey, kita ada imbangan simetri, imbangan tak simetri dan juga imbangan memulat. Ini 3 imbangan ni lah yang tadi ada kaitan dengan gambar yang saya tunjuk sebentar tadi. Iaitu gambar apa?
gambar bangunan, gambar kucing dan juga gambar bunga. Okey. Nanti kita tengok apa kaitan dia. Okey, cikgu akan terangkan mengenai imbangan simetri. Okey, imbangan simetri ni macam contohnya, contoh mudah lah saya nak bagi. Gambar tu ada sebuah menara. Macam tadi, cikgu ada tunjuk satu gambar menara bukan? Dia berada di tengah-tengah gambar yang mana kiri dan kanan, ruangan kiri dan kanan dia sama. Okey, itu maksud dia simetri. Simetri maksudnya gambar tu berada di tengah-tengah dan ruangan di kiri dan kanan adalah sama. Okey, itu simetri. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan contoh. Okey, boleh nampak kan contoh kat depan ni? Boleh. Okey, kat sini kita ada contoh macam sebiji telur. Dia berada di tengah-tengah ya. Okey, dan juga di sebelah ni ada batu lah. Susunan batu dia berada di tengah-tengah gambar. Okey. Okey, gambar seterusnya cikgu nak tunjuk corak. Okey. Corak ni dia nampak simetri sebab apa? Sebab bahagian kiri dan kanan dia adalah sama. Yang mana gambar di tengahnya pun sama. Okey, contoh macam ni dia nampak simetri sebab dia nampak sama rata kan? Betul tak? Betul. Okey, bagus. Okey, saya akan bagi contoh yang terakhir yang mana kat sini kita nampak simetri sebab apa? Sebab kita ada jam. Jam di tengah-tengah dan juga kita ada di sebelah kiri dan kanan dia ada pintu. Sama besar, jaraknya sama dan ruangannya pun sama. Sama jaraknya samalah. Okey. Itulah yang dimaksudkan imbang simetri. Okey, setakat ni boleh faham tak? InsyaAllah boleh cikgu. Okey, ni okey tak ni? Semua ngantuk ke? Dah lari setempat ni. Semangat tak? InsyaAllah semangat. Okey. Okey, kita akan teruskan dengan imbangan tidak simetri. Okey. Imbangan tidak simetri ni contohnya macam dia bentuknya adalah tak sama macam contoh dia bentuknya tak sama pada dua-dua bahagian. Lepas tu tapi pada masa yang sama dia masih menunjukkan ciri-ciri keseimbangan. Okey, contohnya seperti seekor burung, gambar seekor burung. Macam contoh tadi cikgu ada tunjuk gambar seekor kucing. Itulah maksud dia imbangan tak simetri. Maksudnya dia ada prinsip dia ada ciri keseimbangan tu tapi bentuknya tidak sama. Okey, boleh faham? Okey, boleh faham tak? Boleh. Okey. Cikgu akan tunjukkan contoh. Okey, contoh dekat sini kita ada gambar yin dan yang. Yang mana dia ada ciri-ciri keseimbangan tetapi bentuknya tidak seimbang, betul? Dia berbeza. Okey, sebelahnya kita ada rama-rama dan seterusnya. Okey. Ni contoh lain yang mana burung ni dia jadi imbangan tak simetri sebab apa? Sebab dia melihat ke arah yang berlainan. Okey. Macam contoh ada 3 ekor burung tetapi ada seekor ni melihat ke kanan, ada seekor ni melihat ke kiri dan seekor pula melihat ke depan. Okey. Contoh lain kita ada lukisan. Sebuah gambar lukisan ayam. Okey. Dia juga imbangan tak simetri. Dan contoh yang terakhir untuk imbangan simetri ni adalah kotak. Satu gambar kotak yang mana dia nampak simetri tapi sebenarnya tak sebab apa? Sebab bentuk kotak yang tidak sama besar dan tidak tersusun. Okey, sebab tu dia jadi tidak simetri. Okey. Okey, kita akan masuk kepada imbangan yang ketiga iaitu imbangan membulat. Okey. Imbangan membulat ni dia sebenarnya dia akan ada satu titik tengah iaitu macam satu titik pusat lah. Okey, satu titik pusat yang mana
dia kemudiannya akan dikelilingi oleh gambar rajah yang lain. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, dia dikelilingi oleh gambar rajah yang lain. Okey, kemudian okey, okey, sekarang cikgu akan tunjukkan contoh imbangan membulat tu. Okey, macam ni, corak ni kita ada titik pusat dia yang mana lepas tu di sekelilingnya ada gambaran lain yang warna-warna lain. Okey, boleh faham tak? Boleh. Okey, macam gambar yang sebelahnya pula, dia adalah tangga yang berpusing. Yang mana dia akan ada satu titik tengah. Macam tadi cikgu sebelum kelas kita bermula, cikgu ada tunjuk satu gambar bunga bukan? Ya. Jadi kaitannya bunga tu ada satu titik di tengah yang mana dia dikelilingi gambar yang lain. Okey, jadi bunga yang cikgu tunjuk tadi adalah imbangan membulat. So, imbangan membulat ni, kesan imbangan membulat ni, dia akan tercapai. Satu gambar imbangan membulat ni akan tercapai bila ada satu titik pusat di tengahnya dan corak lain ataupun bentuk lain mengelilinginya. Okey, itu maksud imbangan membulat. Okey, cikgu akan bagikan contoh lain. Okey, macam contoh gambar di sebelah sana. Okey, siapa-siapa boleh bagi tahu cikgu tak? Ini nampak, ini imbangan membulat ataupun tidak? Yang contoh yang ni. Mana? Yang ni. Ya, ada siapa-siapa boleh tolong jawab? Saya. Okey. Okey, bagi pendapat awak, Alisha. Ini imbangan membulat ataupun tidak? Tak. Ya, kenapa? Sebab dia petak-petak. Okey, cubaan yang bagus. Tapi dia antara empat kotak ni, ada tak imbangan membulat? Ada. Ya. Yang mana? Yang bawah kotak-kotak tu. Yang mana satu ya? Kotak pertama, kedua, ketiga, keempat? Keempat. Okey, keempat. Boleh dikira sebagai imbangan membulat. Tapi dia sebenarnya lebih kepada imbangan simetri. Okey. Jadi contoh di sebelahnya yang okey, terima kasih Alisha. Sama cikgu. Okey, jadi imbangan membulat kita boleh tengok contoh yang membulat. Tengok yang gambar bulat yang warna hijau ni, nampakkan kita ada titik pusat dia dan dia ada objek mengelilinginya. Okey, itu dia imbangan membulat. Macam gambar logo di sebelahnya ni pun, ini pun kira imbangan membulat sebab dia ada titik pusatnya. Okey. Jadi okey, untuk yang terakhir, cikgu nak cerita mengenai keseimbangan elemen ni. Dia sebenarnya dipengaruhi oleh 4 perkara utama. Okey, 4 perkara utama ni awak kena ingat ada saiz, ada kedudukan, ada warna dan juga ada rangan. Okey. Jadi kenapa elemen dipengaruhi oleh 4 benda ni? Sebab saiz ni, kalau kita boleh tengok dekat slide kat depan ataupun handout masing-masing, saiz ni sebenarnya dia dipengaruhi elemen tu dipengaruhi 4 elemen utama ni sebab saiz ni mungkin objek besar tu boleh dianggap lebih penting daripada objek yang kecil. Okey, kalau kedudukan tu biasanya objek yang berada atas skrin lebih dominan daripada objek di bawah skrin. Okey. Kalau warna pula biasanya cikgu akan bagi contoh lah. Yang mana dalam sebuah gambar tu ada sebuah objek yang berwarna merah, manakala yang lain pula adalah warna yang lain tapi senada seperti warna biru, warna kuning yang membuatkan objek warna merah tu lebih menarik. Okey, itu maksud dia. Okey, bagi ruangan ni pula macam
kita tengok jarak antara objek di antara objek-objek di dalam sebuah gambar. Macam dia akan lebih rapat ataupun lebih jarak. Okey, itu maksud dia. Okey. Okey, setakat ni semua boleh faham Boleh. Hai. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Bukan cikgu nak tanya, cikgu sebenarnya nak tahu ada siapa-siapa ada soalan tak? Ada. Ada soalan tak? Tak ada soalan ke? Ada. Okey, kalau tak ada, cikgu lah yang nak tanya, okey? Cikgu akan ambil dalam 3 orang, boleh sedia. Cikgu akan panggil secara rawak untuk bertanya apa yang kita dah belajar tadi. Okey, saya nak panggil Atikah. Ya, saya cikgu. Okey, Atikah, cikgu nak tanya. Prinsip keseimbangan ada berapa? 3. Okey, 3. Apa dia 3 tu? Imbangan simetri, imbangan tak simetri dengan imbangan membulat. Okey, bagus. Terima kasih, Atikah. Okey, seterusnya cikgu nak tanya Haslinda. Ya, cikgu. Okey, Haslinda, boleh bagi cikgu satu contoh imbangan membulat? Bunga matahari, cikgu. Okey, betul. Awak ambil contoh paling mudah ya. Okey, terima kasih Haslinda. Sama. Okey, untuk soalan yang terakhir cikgu nak panggil Aisyah. Saya. Okey, Aisyah. Okey, boleh tak bagi tahu cikgu apa dia keseimbangan elemen ni dipengaruhi oleh 4 perkara utama kan? Okey, keseimbangan elemen ni dipengaruhi 4 perkara utama. Apa dia 4 perkara utama tu? 4 perkara utama tu saiz, kedudukan, warna dengan ruang kan, cikgu? Okey, betul. Nampak macam baca je. Dah dapat. Okey, tak apa. Terima kasih ya. Okey, sekarang cikgu akan bagi satu kuis ringkas, okey? Okey, kuis ni ada 5 soalan sahaja. Cikgu hanya akan bagi dalam masa 5 minit. Cukup, itu lebih dari cukup bagi cikgu, okey? 5 soalan sahaja ni. Okey, so boleh ambil. Okey. Okey, 5 minit boleh dari sekarang. Okey, masa dah tamat. Semua boleh letakkan pensel dan ambil pen berwarna merah ataupun pen yang berlainan warna dengan yang awak guna tadi. Okey, sekarang semua dah siap kan? Dah. Okey, sekarang saya nak buat tanda. Okey, untuk jawapan yang pertama adalah A, ayam. Yang kedua adalah C, cawan. Yang ketiga adalah B, bola. Yang keempat adalah D, dodol. Dan yang kelima adalah A, ayam. Okey, semua dah tanda ya? Dah. Okey, saya nak semua tutup mata sekarang. Okey, saya nak yang dapat 5/5 angkat tangan. Okey, majoriti semua dapat. Betul ya? Boleh turun tangan dan semua boleh buka mata. Okey, nampaknya saya boleh concludekan semua faham lah ya. Okey, sekarang saya nak seorang wakil daripada awak semua untuk bagi ringkasan mengenai apa yang kita belajar hari ni. Okey, boleh siapa-siapa nak volunteer? Saya. Okey. Syahira. Okey, boleh? Silakan. Hari ni saya belajar tentang prinsip reka bentuk yang dalamnya ada elemen dan juga prinsipal. Okey, dalam elemen ada 7, prinsipal pun ada 7. Untuk elemen, line, shape, color,
value, texture dan space. Untuk prinsipal, pattern, movement, scale, balance, unity dengan emphasis. Okay. Lepas tu dalam prinsip reka bentuk tu ada 3, iaitu imbang simetri, imbang tidak simetri dengan imbang membulat. Lepas tu kan, Okey. untuk perkara utama dalam prinsip keseimbangan ni ada saiz, kedudukan, warna dengan ruangan. Okey, betul. Terima kasih Syahira atas ringkasan yang ringkas dan juga padat tu. Okey, saya nak bagi satu tugasan yang mana saya nak kelas ni membuat grup kumpulan yang mana satu kumpulan tu ada 5 orang di dalamnya dan saya nak ketua kelas untuk ambil nama kumpulan tu nanti dan berikan pada saya. Jadi nanti selepas ketua kelas bagi list nama tu pada saya akan bagi tajuk lah. Okey, ini tugasannya untuk kita bentangkan pada kelas akan datang. Jangan risau, mudah-mudah saja nanti saya akan bagi. Okey, sebelum saya keluar saya nak kedatangan. Dah siap kan? Pada siapa? Siap. Okey, boleh bagi cikgu sini? Okey, terima kasih. Okey, semua hadir, bagus. Okey, sebelum kita akhirkan kelas kita pada hari ini, saya bagi yang Muslim boleh tangan untuk bacakan Ta'afik Tuharul dan Surah Al-Nas. Okey, terima kasih semua. Saya harap semua buat ulang kaji ya sebab nanti pada bila-bila masa saya akan buat kuis secara mengejut atau bila-bila lah ya. Sebab pada kelas akan datang saya nak awak present kan. Jadi okey, disebabkan cuaca sekarang pun tak menentu, saya nak awak jaga kesihatan. Jangan lupa ulang kaji. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua. Sama cikgu. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih.